Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Tayyab, nombor matriks 222496. Saya merupakan pelajar Bachelor Sains Fizik dengan pendidikan kepujian. Video ini merupakan refleksi pengalaman awal di sekolah menengah kebangsaan Kamil. Pertama sekali saya akan menceritakan tentang latar belakang sekolah ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Kamil atau lebih mesra dipanggil SMK Kamil merupakan sekolah kawalan dan sekolah menengah kebangsaan. Ia juga dikenali sebagai Sekolah Kluster Kamil yang disingkatkan sebagai KCS dalam kalangan warganya setelah mendapat anugerah Sekolah Kluster Kecemerlangan. SMK Kamil mula ditubuhkan dan siap sepenuhnya pada tahun 1954 dan dinamakan sebagai Government English School. Pada tahun 1955, namanya ditukar kepada Kamil English sempena nama Datuk Nik Ahmad Kamil bin Datuk Nik Mahmud yang pada masa itu adalah Menteri Besar Kelantan. Pada tahun 1957, dan tingkatan 1 dibuka dan tingkatan 4 dibuka pada tahun 1961. Pada tahun 1978, Sekolah Menengah Kamil mula menawarkan tingkatan 6. Hal ini kerana ia mendapat kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Kelantan terhadap kemampuan sekolah ini membimbing anak-anak tempatan. Seramai 23 orang pengetua di SMK Kamil dari tahun 1954 semenjak SMK Kamil ditubuhkan. Visi dan misi sekolah ini adalah selari dengan visi dan misi yang diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti yang tertera di atas. Manakala moto sekolah ini adalah pengetahuan tangga kemajuan yang diambil daripada baik-baik kata dalam lirik lagu yang digubah oleh Puan Suryati. Lokasi sekolah ini sangat strategik kerana ia bersebelahan dengan Sekolah Kebangsaan Kamil 1, Sekolah Kebangsaan Kamil 2 dan Sekolah Kebangsaan Kamil 3. Selain itu, sekolah ini berdekatan 2 km sahaja daripada pusat bandar. Sekolah Menengah Kebangsaan Kamil mempunyai pelbagai infrastruktur iaitu telefon awam, surau sekolah, dewan besar, makmal fizik, kantin, operasi sekolah, dataran perhimpunan dan juga bilik darjah yang selesa. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan tentang pemerhatian saya selama 10 hari berada di sekolah itu semasa aktiviti PDPC. So, yang pertama adalah perbincangan kumpulan. Antara kekuatannya adalah pelajar dapat mengemukakan idea mereka. Seterusnya, mereka juga boleh membuat keputusan yang lebih bijak dan efisien. Antara kelemahannya pula adalah ia dapat mendorong kepada perbalahan kecil ataupun bertikam lidah, dan juga mereka juga mempunyai pendapat yang bercanggah antara satu sama lain. Yang kedua adalah aktiviti latihan interaktif. Antara kekuatan latihan interaktif adalah guru dapat meningkatkan kefahaman pelajar dan juga membina keyakinan kepada pelajar. Selain itu, ia dapat mendorong pelajar supaya berfikir lebih kritis. Antara kelemahannya pula, ia memberi tekanan dan kegelisahan kepada pelajar, dan juga latihan ini mempunyai jawapan yang terhad. Dan yang terakhir adalah pembentangan berkumpulan. Antara kekuatan ini adalah guru dapat menilai ataupun menguji kefahaman pelajar tentang topik tersebut. Selain itu, ia dapat membina kreativiti pelajar selain daripada menguji kefahaman pelajar tersebut. Antara kelemahan pula adalah pelajar tiada keyakinan bercakap, dan juga ada segelintir pelajar tidak memberi kerjasama ketika melakukan kerja berkumpulan. Kemudahan alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar yang digunakan semasa aktiviti PDPC adalah: yang pertama, beberapa bilik mempunyai projektor atau pemancar skrin. Yang kedua adalah menyediakan soalan tambahan. Yang ketiga, guru menggunakan buku rujukan, buku teks dan soalan tahun sebelumnya. Yang keempat adalah menghantar pautan video kepada pelajar supaya mereka lebih faham. Dan yang terakhir adalah guru menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun Telegram untuk berkomunikasi dengan pelajar. Terdapat pelbagai amalan pedagogi yang diaplikasikan semasa aktiviti PDPC berlangsung. Yang pertama adalah pembelajaran berpusatkan pelajar. Pelajar lebih aktif dalam proses pembelajaran dan guru bertindak sebagai pembimbing mereka. Hal ini kerana mereka dapat meneroka, memahami dan menyelesaikan masalah dengan bimbingan minimum daripada guru. Yang kedua adalah pembelajaran secara kontekstual, yang mana memberi maksud menghubungkan kehidupan seharian dengan pembelajaran. Hal ini supaya mereka lebih faham dan senang untuk aplikasikan apa yang mereka belajar dengan kehidupan seharian. Yang ketiga adalah strategi peer tutoring, yang memberi maksud pelajar yang lebih mahir akan membantu pelajar yang lemah. Apabila pelajar yang mahir membantu pelajar menerima bimbingan, ia dapat memperkukuhkan pemahaman mereka apabila mereka menjadi tutor. Penyediaan rancangan pengajaran sangat penting dan perlu dilaksanakan sebelum aktiviti PDPC bermula. Hal ini sangat penting kerana ia dapat memastikan objektif pelajaran tercapai, memberi panduan kepada guru bagi memudahkan proses pengajaran dan juga membuat refleksi untuk penambahbaikan. Sehubungan dengan itu, ia dapat memastikan pelajar dan guru berada di haluan yang betul. Antara kelemahannya pula adalah pelajar tidak menunjukkan minat dan juga
keterbatasan keperluan VBM. Pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi atau dikenali sebagai KBAT perlu dipraktikkan pada masa kini kerana ilmu berkait rapat dengan kehidupan seharian. Sebagai contoh, guru perlu menanyakan soalan beraras tinggi selaras dengan konsep KBAT. Yang kedua, guru boleh mengarahkan pelajar menggunakan peta minda untuk membuat kesimpulan bagi setiap topik. Yang terakhir adalah menggalakkan perbincangan antara pelajar yang berbentuk dua hala. Kesediaan diri saya sebagai bakal guru adalah saya sentiasa memupuk kemahiran dalam mengawal keadaan kelas dan suasana sekolah. Selain itu, saya juga mempersiapkan diri saya dengan inovasi dalam teknologi dan pengajaran pada masa hadapan yang selari dengan era kemodenan ini. Yang terakhir adalah saya selalu membantu dalam meningkatkan kemahiran pengajaran supaya pelajar tidak bosan pada suatu hari nanti. Bergerak kita kepada aspek yang seterusnya, iaitu refleksi budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah yang pertama adalah perhimpunan rasmi pada hari Ahad. Kekuatannya adalah ia dapat membentuk pelajar yang bertanggungjawab dan berdisiplin kerana mematuhi masa yang ditetapkan oleh sekolah. Namun kelemahannya pula, ada sesetengah pelajar tidak mematuhi masa yang ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua adalah budaya memberi salam dan budaya di dalam kelas. Kelebihan budaya ini adalah pelajar menunjuk rasa hormat dan sifat kasih sayang kepada guru. Kelemahannya pula, pelajar tidak menerapkan budaya tersebut di luar sekolah. Seterusnya, budaya membaca surah Yasin dan surah pilihan ketika di sekolah. Antara kelebihan, ia dapat membentuk akhlak dan sasiah baik kepada pelajar. Kelemahannya pula, ada sesegelintir pelajar ponteng ketika bacaan ini. Seterusnya, budaya solat zuhur berjemaah. Kekuatannya, ia dapat memupuk semangat dan juga melatih pelajar untuk menunaikan solat secara berjemaah. Kelemahannya pula, ada segelintir pelajar memonteng ketika solat berjemaah diadakan. Yang terakhir, budaya sekolah adalah budaya kelas tambahan, yang bermaksud setiap minggu mempunyai kelas tambahan. Kelebihan kelas tambahan adalah ia dapat membantu pelajar untuk memahami sukatan pelajaran. Kelemahan juga, budaya ini juga mempunyai kelemahan, iaitu pelajar cenderung untuk tidur. Hal ini kerana kelas tambahan diadakan pada waktu tengah. Seterusnya, budaya kerja yang diamalkan di sekolah SMK kami. Budaya pertama adalah sikap tolong-menolong. Kekuatannya adalah ia dapat melancarkan sistem kerja setiap organisasi di sekolah. Namun, terdapat kelemahan juga, iaitu rakan kerja yang mempunyai sikap yang mementingkan diri sendiri dan enggan menolong antara satu sama lain. Yang kedua adalah etika kerja yang tinggi. Antara kelebihannya adalah pekerja melakukan tugas di dalam masa yang diberikan. Kelemahannya pula adalah pekerja akan kurang masa peribadi kerana menghabiskan masa ketika kerja. Yang ketiga adalah semangat bekerjasama dan suka berkomunikasi. Kelebihannya adalah pekerja dapat menjana kreativiti sesama mereka. Kelemahannya pula adalah golongan yang tidak memberi kerjasama. Yang keempat, budaya kepimpinan dan bertanggungjawab. Hal ini mempunyai kekuatan, iaitu budaya ini dapat membentuk jati diri yang baik. Kelemahannya pula adalah ia dapat menyebabkan organisasi tersebut tidak berkembang. Yang terakhir, iaitu yang kelima, budaya kerja yang komitmen dan dedikasi ketika melakukan kerja. Kelebihan budaya ini adalah pekerja dapat menunjukkan kesungguhan dalam melakukan tugas dan juga dapat meningkatkan reputasi pekerja. Seterusnya adalah kepentingan budaya dalam profesionalisme perguruan. Dari segi budaya sekolah, ia dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan selesa kepada pelajar dan guru. Yang kedua adalah membantu guru menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Yang terakhir adalah membentuk jati diri murid kerana budaya yang diterapkan di sekolah sangat bagus dan sangat perlu diteruskan sehingga pada masa akan datang. Dari aspek budaya kerja, yang pertama adalah ia sangat penting kerana ia dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah apabila guru mempunyai masalah. Yang kedua adalah ia dapat memupuk motivasi dan komitmen guru terhadap tugas mereka supaya mereka tidak curi tulang semasa bekerja. Yang terakhir, iaitu yang ketiga, ia dapat meningkatkan imej guru dan sekolah. Ini adalah cadangan penambahbaikan yang boleh ditambah baik oleh sekolah. Seterusnya, bagi pelaksanaan program yang sesuai dijalankan oleh pihak sekolah dalam komuniti bagi komponen pembelajaran berasaskan perkhidmatan sulam. Sulam merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan objektif pembelajaran khusus dengan komuniti yang melibatkan murid dan pihak sekolah amnya dengan berinteraksi dengan komuniti bagi menyelesaikan permasalahan setempat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran. Berikut merupakan cadangan program sulam, iaitu yang pertama adalah projek Alam Sekitar yang bertajuk Sekolah Hijau.
Hal ini dapat meningkatkan kesedaran tentang kelestarian alam sekitar dan menjaga alam sekitar supaya tidak tercemar. Yang kedua adalah mengadakan bengkel bersama pelajar mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Cadangan program sulam yang kedua adalah program khidmat masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan sosial pelajar dalam penglibatan bersama masyarakat setempat atau masyarakat di tempat itu. Seterusnya, aktiviti yang boleh dilakukan ketika program itu dilangsungkan adalah aktiviti penanaman pokok ataupun gotong royong di kawasan sekitar. Secara keseluruhannya, saya dapat menyatakan bahawa terdapat pelbagai pengalaman semasa saya berada di SMK Kamil sebagai seorang guru ketika menjalankan kursus ini. Program PAS dapat membantu membuka minda bakal guru tentang suasana sekolah, skop kerja sebagai seorang guru. Seterusnya, ia dapat mewujudkan pengalaman suasana di alam persekolahan yang mana berbeza ketika saya menjadi seorang pelajar dan ketika menjadi seorang guru. Seterusnya, saya dapat menambah baik kemahiran berkomunikasi dan kemahiran sosial saya ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah saya dapat menimba pengalaman awal iklim di sekolah.